Mari kita lihat bagaimanakah mereka dizalimi sejak pada bulan Mei pada tahun 1948. Dan setiap timbulnya bulan Mei, Palestin akan merayakan Hari Nakbah, hari umat Islam dibunuh sepenuh-penuhnya. 750,000 umat Islam dibunuh dan dihalau. Dan yang membunuh ialah tentera British yang bernama Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney ialah seorang Yahudi yang sangat jahat. Dan dia membunuh 750,000 serta sentiasa menghalau keluar daripada Palestin. British sangat berpuas hati dengan Yahudi bernama Sir Henry Gurney. Dinaikkan pangkat untuk dihantar ke Melaya, menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya, sebab dia sudah hancurkan Islam di Palestin, dan tugas kamu datang ke Melaya hancurkan Islam di Melaya. Tuan-tuan, sejarah kita berbeza. Sejarah kita sampai hari ini, polis sangat sayang pada Henry Gurney yang dikatakan sebagai penghapus komunis. Sedangkan komunis ini ialah MPJA yang ditaja oleh British. British yang taja komunis. Tuan-tuan kena tipu. Champagne mendapat OBE sebab dia menentang Jepun atas dasar bagi pihak British. Tiba-tiba dia kata komunis ditentang oleh British, sedangkan komunis ialah ejen British. Tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Dan mereka datang untuk menghancurkan Islam di tanah Melayu. Sampai hari ini Henry Gurney dimuliakan negara kita, sedangkan seluruh umat Islam Palestin minta seluruh dunia menghancurkan Sir Henry Gurney, dan pejuang-pejuang kita datang untuk menghancurkan Sir Henry Gurney di Cameron Highland, dan British segera mengatakan yang bunuh Henry Gurney ialah komunis. Tuan-tuan, ulama kita bersyukur di Palestin. Terima kasih kepada ulama di Nusantara kerana membunuh Henry Gurney. Dan sampai hari ini British masih istilahkan yang membunuh Henry Gurney ialah komunis. Tuan-tuan kena tipu. Mari kita berfikir. Tentera kita ditipu, polis kita ditipu, sejarah kita ditipu. Negara kita sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Tuan-tuan, mari kita fikir. Dan hari ini mereka ingin mengenang nasib Palestin melalui peristiwa Nakbah, iaitu di sebaliknya ialah Henry Gurney yang datang untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Caranya ialah memasuki orang bukan Islam ke dalam negara umat Islam ini, supaya umat Islam diluyuk dalam masyarakatnya. Tetapi rancangan Henry Gurney hanyalah separuh kejayaan. Tidak berjaya sepenuhnya. Kalau berjaya sepenuhnya, Melaya menjadi Palestin. Inilah kita harus belajar sejarah, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar sejarah, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Tuan-tuan, di sebaliknya lah Zionis. Bagaimanakah jatuhnya Palestin ke tangan Yahudi ialah Zionism, iaitu satu gerakan untuk membina kembali bumi mereka dengan alasan bahawa di situ pernah orang Yahudi tinggal, di situ bangsa Bani Israel pernah tinggal. Benar. Sebagaimana campa pernah ditinggal orang Melayu, maka itu juga kita berhujah dengan benda yang sama. Tapi kita tidak laku. Hujah kita tidak laku, tapi hujah dia laku. Dan tuan-tuan, inilah pemimpin mereka, Theodor Herzl, yang telah bersusah payah untuk minta Palestin daripada Osmaniyah ketika itu, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid mengatakan, "Inni la astati' an atahalli min shabrin wahidin min ardi Palestin. Innaha laisa milki yamini bal milku ummah Islam kuliah." Dan Palestin bukan bumi saya, dan Palestin saya tidak akan serahkan sejengkal pun bumi Palestin ini kepada Yahudi, sebab bumi Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi umat Islam seluruhnya. Tuan-tuan, dengar sekali lagi. Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi umat Islam seluruhnya. Dan sekarang hanya Palestin yang berjuang untuk Palestin. Sedangkan khalifah kita terakhir mengatakan itu bumi kita umat Islam seluruhnya. Oleh sebab itu, persoalan Masjid Al-Aqsa tidak boleh diserahkan pada Palestin, tapi kitalah bertanggungjawab seluruhnya, sebab disitulah kiblat kita yang pertama, Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, mereka mendakwa bahawa tempat Masjid Al-Aqsa kita inilah tempat
yang mereka sebut sebagai Datak Temple yang pernah dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendakwa di situlah tempat letaknya Datak Temple, atau mereka sebut sebagai Solomon Temple, ataupun kita sebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mendakwa bahawa Masjid Aqsa harus diruntuh. Apa yang berlaku pada Masjid Aqsa ialah di atas dakwah tersebut. Dan mereka ingin membina bangunan ini, bangunan yang mereka dakwa bangunan Haikal Sulaiman, Solomon Temple ataupun Datak Temple yang mereka sebut setiap hari dan ketika. Tuan-tuan, kerajaan Islam telah jatuh, Osmaniyah telah jatuh, dan Khalif dipos. Dan ini berlaku pada tahun 1924. Dan selepas itu kita tidak ada khalifah lagi sampai hari ini. Masjid Aqsa terpaksa diperjuangkan oleh orang Palestin semata-mata, sedangkan Masjid Aqsa ialah umat Islam seluruhnya. Dan tuan-tuan, kalau sekiranya kita tidak merasakan bahawa Palestin itu, Masjid Aqsa itu kita punya, dan umat Islam dibunuh di sana, kita tenang di sini, seolah kita badan yang bukan satu badan. Sebab umat Islam satu badan sakit, maka kita sakit di sini. Tetapi kita tak merasa apa-apa. Kadang-kadang kita tak rasa apa-apa yang dialami oleh orang Palestin. Yang tak tahu, tak rasa sakit bila badan dia dipotong, hanyalah dua kemungkinan. Dia sudah mati, ataupun dia kena stroke 4 bulan, dia tak rasa badan dia. Hanya dua kemungkinan. Apabila kita tak rasakan bahawa sebahagian badan kita dipotong, dan sekarang badan kita sedang dipotong di Palestin.